Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengajar majlis, terima kasih kepada pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai surau, pegawai-pegawai syarah, datuk-datuk, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas jemputan daripada pihak Surau Al-Munawwarah, Taman Terendah, Permai, Sungai Udang, Melaka. Alhamdulillah, dan insyaAllah tuan-tuan, ayat yang saya bacakan tadi daripada surah An-Nisa pada ayat yang ke-36, Allah Ta'ala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah, berta'abud kepada Allah, bertauhid kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'ah, dan janganlah kamu mensyirikkan terhadap Allah dengan sesuatu perkara pun. Wabil walidaini ihsana, dan dengan ibu bapa kamu hendaklah kamu berbuat kebaikan. Tuan-tuan bayangkan, selepas perintah Allah suruh kita berbuat baik dengan Allah, beribadat kepada Allah, bertauhid dengan yang betul kepada Allah, datang perintah Allah pula suruh kita ni buat baik dengan mak bapak. Menunjukkan besarnya perintah untuk berbuat baik dengan ibu bapa. Selepas diletakkan menyembah kepada Allah, beribadat kepada Allah, lepas itu kata Allah, dengan mak bapak kamu tolong buat baik-baik. Jadi jangan kita duk pandang lekeh dengan mak, jangan kita duk pandang rendah dengan bapak kita, dengan alasan bapak kita tak ada pendidikan tinggi, setakat darjah 6, kemudian berhenti sekolah, kerja. Mak kita pula buta huruf. Ada ke ustaz orang buta huruf? Ada pun tak ada pula. Di sekolah saya 2 orang buta huruf, tak boleh baca, tak boleh mengeja, tapi gaji pandai je ke miliaran. Memang tak boleh baca, tak boleh sekolah, tak sekolah, tak boleh baca. Saya kata masuklah kelas. Tak apalah ustaz, tak boleh baca pun boleh kahwin juga. Yalah, betul tak? Orang buta pun boleh kahwin, apa lagi buta huruf. Yang faham, tak faham ustaz. Jadi jangan kita hari ini merendahkan mak bapak kita dengan sebab dia pelajaran rendah daripada kita. Jangan hari ini kita ni kaya, mak bapak kita pula duduk di kampung, kita ni pandang tinggi lebih daripada mak bapak kita. Jangan rasa kita ni dah tok guru, kita ni ustaz, kita ni pendakwah, da'i, asatizah, maka kita hari ini tak hormat pada mak bapak kita. Siapa pun kita, baik kita ni pegawai ke, pegawai waran ke, general ke, misai melintang ke, bila berhadapan dengan mak bapak, lembutkan misai itu, turun ke bawah. Jangan duduk buat misai depan mak macam saja sebenarnya. Jangan. Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya selepas beribadat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, nombor 2 mak bapak. Maksud dia apa? Maksudnya ialah kalau kita semayang rajin sekali pun, hitam dah ini, rajin semayang. Tak hitam macam mana tuan-tuan, duk tekan dekat bucu sejadah, tak benar yang timbul itu. Dia tenyek, habis-habis salah tinggal kat cermin. Hitam. Patut hitam pun. Ada juga orang yang semayang rajin sungguh, tanda dia ada sini. Ada orang yang tak pernah tinggal surau masjid. Asal jemaah dia sampai, asal jemaah dia sampai, asal dia sampai jemaah. Allahu Akbar. Zikir ni, tasbih dia bukan lagi tasbih rantai tu, tasbih dia cincin di jari. Sambil dengar ceramah tu, hebatnya.
tetapi dia tak buat baik pada mak bapak dia, ada nilai sembahyang dia, ada nilai zikir dia, ada nilai jemaah dia. Mak sakit tak datang, mak sakit tak bela, bapak dihalau, langsung tak tanggung mak bapak, tak peduli langsung, menikah hari itu pun tak minta izin bapak, nikah hari itu pun tak minta redha daripada mak ayah. Tiba-tiba nikah. Siapa ni Din? Inilah isteri saya mak. Siapa ni Leha? Ini suami Leha mak. Orang mana? Tanzania. Oh, jauh. Jauh dia. Kamu tak dapat ke di rumah Allah kat jauh ke orang Yasin ke? Jauh no kamu dapat ni Leha. Kamu tak bagi tahu pada aku pun. Sebab hari ini kenapa yang manusia hari ini dia meletakkan bahawa tak perlu lagi nak minta izin pada mak bapak, tak perlu lagi nak minta redha pada mak bapak, sedangkan Allah Ta'ala sebut redha Allah fil redhal walid, keredaan Allah letaknya pada keredaan mak bapak. Kenapa yang dia tak rasa tak perlu minta redha mak bapak ni? Sebab dia sombong. Sebab itu Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Quran supaya kita berbuat baik dengan mak bapak, kerana kita ni akan dikembalikan balik pada mak bapak. Asal kita memang kita akan balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma ilayil masir, kamu akan dibalikkan balik. Bin pada siapa? Siapa mak kamu, siapa bapak kamu. Macam mana kita nak lepaskan tanggungjawab kita? Ada yang lebih kan isteri lebih daripada mak dia. Ada yang lebih kan isteri dia lebih daripada bapa dia. Ada yang lebih kan girlfriend, boyfriend lebih daripada mak bapak. Sedangkan isteri Kak Leha, belum tentu Kak Leha ni isteri, suami Kak Leha tu seorang Kak Leha. Mungkin selepas ni 2 orang suami. Mungkin suami kita nikah 3, nikah 4. 2 hari lepas saya buat rakaman dekat TV Hijrah di Kuala Lumpur. Tenuang dia buat rakaman tu, datang satu abang lalu bawa borang nikah ke abang? Oh tanya. Kali ke berapa? Yang ketiga Ustaz. Wah, menung masa tuan-tuan. Kali ketiga, selama rok dia je jalan. Kita je ketiga, seorang pun susah. Dia 3, ya? Oh hebat. Pada spek mata tu pun tahu 3. Tuan-tuan yang saya mulia, kita yang seorang dia pun tak lepas lagi abang kita 3. Begitu juga isteri ni, kita tak boleh kata kita ni seorang je isteri suami kita, tak 2, 3, 4. Dan hari ni dibubuh pula nama yang tak apa nak cantik nama dia. Siapa tu? Penyundul. Penyundul pula ada begini. Begitu juga abang-abang tak boleh kata abang-abang ni suami isteri abang seorang. Belum tahu. Mungkin abang-abang bercerai, isteri nikah lain. Mungkin abang-abang mati dulu, kemudian isteri dapat suami baru. Semalam saya ceramah di Jitra, saya singgah di Gurun RNR, beli kuih biskut loyang lah apa semua. Satu akak tu panggil saya, Ustaz Kazim kan? Ustaz Kazim kan? Dah, serupa je muka. Tak, Ustaz Kazim. Dia punya kuat lah menjerit, Ustaz Kazim, oi Ustaz Kazim. Pakai pula kak ni. Saya pun beli lah dekat dia kuih bakar, beli putu kacang. Saya tanya dia, Kak, anak apa orang? Anak 3. Oh 3. Suami nak masuk 2. Astagfirullahaladzim. Suami nak masuk 2. Tuan-tuan faham apa maksud dia? Suami kita boleh ramai, isteri pun kita boleh jadi ramai, tapi mak bapak, satu mak, satu bapak. Dia takkan jadi bekas. Siapa tu Din? Bekas isteri. Siapa tu Leha? Bekas suami saya. Siapa tu Nak? Oh yang tu bekas saya punya laki. Siapa tu Mak? Itu bekas mak saya.
Sekarang bukan lagi. Hang gila ke apa kan? Mak sampai bila-bila pun dia mak, bapak sampai bila-bila pun dia bapak. Dia tak akan jadi bekas. Tapi mak mertua boleh jadi. Oh, dia tu bekas mak mertua aku. Mak angkat, oh dia tu bekas mak angkat aku. Tapi tuan-tuan, nak jadi bekas pada mak kandung, bapak kandung tak akan jadi. Dialah selama-lamanya pak kita, dialah selama-lamanya mak kita. Ini yang saya katakan tadi ni. Kita akan balik pada mereka. Bin apa, mak hang siapa, pak hang siapa. Subhanallah. Isteri boleh cari lain, suami bersepah kak. Akak kalau suami akak mati bersepah kak. Oi, jantan lain. Nung di KL nung. Bangla ada, Myanmar, Nepal, Afrika, banyak yang bertantang setiap hari turun ke betul bang. Tuan-tuan yang saya muliakan, kenapa yang hari ini ada orang merasakan tak perlu lagi nak minta restu mak, izin bapak? Berbeza dengan orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu nak sekolah mana pun tanya ayah. Nak masuk universiti mana pun tanya mak. Nak beli motor pun tanya mak. Mak, RX ke RX? Zaman dulu tu 80-an, mak nak beli RX ke RX? Mak dia kata RX pun bagus. Empat. Pak saya apa yang dia tanya? Mak, pak saya dia minta duit mak. Faham tak faham tu? Kalau mak nak suruh saya beli RX, mak topak lah sikit. Tanya mak nak menikah pun ikut suka mak lah. Baik pada mak, baiklah pada saya terima je mak. Sikut je. Ayah kata okey, saya okey. Sekarang saya pun ada pilihan saya ya. Saya pun ada taste saya ya. Ayah betul boleh, tapi dalam bak ni, oh, sudah jadi anak Kusal Zali tu. Sebab apa yang dia jadi macam tu? Sebab dia dah banyak menggunakan perkataan sombong. Sombong ini akan berlaku daripada apa? Bila dia menggunakan 4 perkataan. Ana, li, indi, nahnu. 4 perkataan ni bila dia pakai dia tuan-tuan, dia akan jadi rosak. Nombor 1, Ana. Ustaz, nama saya Ana Ustaz, nama penuh Rohana. Saya bahasakan diri Ana. Itu nama awak. Ana ni maksudnya saya. Ana ni maksudnya aku. Bila kau mula menggunakan perkataan saya, bila kau mula menggunakan perkataan aku, dia dah mari dah. Surah Al-A'raf 12. Surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 12. Allah Ta'ala kata pada malaikat, malaikat, sujud pada Adam. Maka sujudlah. Fasajadu illa iblis. Semua sujud melainkan iblis. Allah tanya pada iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Iblis, apa yang kau tak sujud pada Adam bila aku perintah pada dia? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ni dia. Orang makhluk yang mula menggunakan perkataan saya lebih baik daripada Adam, ialah namanya iblis. Dia guna perkataan apa? Ana, aku. Aku daripada api, dia daripada tanah. Mana boleh aku nak tunduk pada tanah? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sebab tu hari ni orang mula rosak bila dia guna perkataan saya. Mak ni pun menumpang rumah saya tau. Saya buat ada pilihan sendiri mak tau. Bapak, motor bapak tu saya yang bayar tau. Banyaknya saya. Dia boleh jadi sombong. Kalau saya tak duduk rumah mak pun mak, saya ada rumah Putrajaya mak. Dia jadi macam cerita anak Kusal sendiri. Menunggu masa je nak keluar pada rumah bapak ni. Bapak tahu saya ada rumah di Singapura. Bapak tahu. Sekarang bapak tidak lagi mampu menjaga saya, memberi wang pada saya. Sekarang saya mempunyai wang yang banyak. Bapak tahu. Dia jadi sombong.
Tu nombor satu. Nombor dua, perkataan li. Siapa yang menggunakan perkataan li ni? Yang mula-mula pakai Firaun. Bila Firaun dia tanya kepada umat dia, kamu nampak itu sungai, kamu nampak itu negeri Mesir. Negeri Mesir ini, sungai-sungai ini mengalir kerana aku. Li itu maksudnya apa? Pasal saya. Sungai Nil ni mengalir kerana aku tahu. Wah, ni dia kata. Orang yang mula-mula kata, yang ini kerana aku ni. Ui, subhanallah. Bukan kerana Tuhan lah. Sungai Nil tu mengalir, Firaun kata sebab dia. Mak pergi haji tu pun mak, saya yang bawa tak? Sebab saya lah hantar mak pergi haji. Kalau harap abang long, dia asyik kutip hutang. Cuma tak faham. Kalau harap abang long, dia asyik kutip hutang. Orang kerja dia kerja orang. Sebab abang tu kerja long. Yang mana faham? Tak faham sebenarnya. Ayah pergi umrah tu pun saya hantar tau. Oh, dahsyat. Bil mak dekat hospital tu mak, saya bayar tau. Oi, pasal saya lah kalau mak duduk kat hospital kerajaan, tak masih lagi liwat kecemasan mak. Saya yang bayar bil, saya tau. Oh, ni dia. Kerana saya. Itu perkataan daripada Firaun. Sebab tu waktu Firaun dia nak kejar Nabi Musa. Kan laut terbelah. Bila sampai tepi pantai, dia stop dulu. Wahai tenteraku, kamu tahu tak pasal apa laut ni terbelah? Tak tahu tuanku, sebab saya nak lalu. Dia belah kerana saya, sebab saya nak lalu tu yang dia terbelah. Dia masuk tengah-tengah, mampu dia. Sombong. Dia tak tahu kalau mak dia tak hantar dia pergi sekolah, kalau mak dia tak menyusukan dia, kalau mak dia tak mandikan dia, dia boleh berjaya macam sekarang. Kalau bapak dia tak bersusah payah membesarkan dia, adakah dia besar sekarang? Bila dia dah besar, bila dia dah hebat, bapak makan tu saya tanggung tau. Oh, dahsyat. Sekarang ni musim durian, saya teringat tak musim durian. Sebab tu kalau saya musim durian, saya tak balik kampung saya. Tak mau saya. Saya takut dia panggil sebagai saudara durian. Asal durian nampak muka, asal muka durian lah. Saya sanggup beli durian tepi jalan daripada saya balik kampung. Sebab dulu pengalaman memberikan pengajaran. Bila saya pergi ziarah, kebetulan balik kampung sebab ada ceramah. Singgah durian tu bawa rumah dia tutup dengan guni. Macam letak bau. Cepat-cepat tutup. Allah, nak patah balik takut terasa. Kemudian nyimbanglah dengan dia. Isteri dia keluar lah. Kenapa tak keluarkan durian tu? Bagilah ustaz makan. Digaruh kepala dia tak silat. Bocor juga rahsia. Macam tak bocor, baunya gila. Semua tak. Dia pun kupakkan pada saya tuan-tuan, bukakan durian pada saya pun makanlah. Waktu nak makan tu, dah nak masuk mulut, dia cakap, ustaz, itu kalau macam jenis ustaz makan tu, sekilo RM16 Cina ambil. Sekilo RM16 Cina ambil, kata dia. Tak lepas, tak telan tuan. Sebab tu abang-abang kalau balik kampung waktu musim durian, bayar. Beli bayar. Walaupun dia tolak. Berapa ringgit? Saya bayar. Tak apa, saya sedekah. Saya mana? Tak apa, terima kasih, ambil. Pasal dia orang meniaga, tuan-tuan. Kesian kat dia orang. Berapa banyak anak-anak yang mak dia duduk sekali, mak dia pula panas, minta aircon. Bapak dia pula panas, musim panas, minta pasang aircon. Anak dia cakap, bil bulan ni banyak lah, mak pasang aircon. Aduh. Bil mak tu saya bayar tau. Elektrik mak bulan ni mak saya kena bayar banyak tau, pasal mak pasang aircon. Sian dekat bapak. Yang ketiga, indi. Siapa yang mula-mula menggunakan perkataan indi? Qarun. Bila dia bangun di hadapan masyarakat dia, mempunyai kekayaan yang sangat besar, Qarun kata, aku ni, di sisi aku ada ilmu.
Dengan sebab itulah aku memiliki kekayaan ilmu yang ada pada aku. Nama dia indi, ilmu yang ada di sisi aku. Maka Allah menempelak Qarun. Allah kata, orang sebelum kamu lagi kaya, orang sebelum kamu lagi banyak, lagi kuat daripada kamu. Lalu Allah tenggelamkan Qarun. Berapa banyak anak-anak yang sombong dengan mak bapak. Dia kata, mak saya kaya ni sebab usaha saya. Kalau ikut bapak, ada bapak peduli dia. Bapak kerja driver lori. Dia mana ada dua rumah. Saya yang tuition siang-siang malam, saya usaha tak. Mak pula apa saya tanya tu, betul-betul mak tambahan, betul-betul tambahan, mak pun tak erti. Saya yang buat tau. Saya yang usaha yang dapat jadi pandai tu. Mak tak nampak iklan tengah jalan tu. Kami berjaya mempintarkan beribu-ribu orang. Wow, dahsyat iklan ni. Mak tak tahu saya makan pil apa. Mak tak tahu ke saya makan semua mak. Mak apa tahu pocok kodok je. Wow, dia kata ilmu yang ada sekarang ni usaha dia, bukan pemberian daripada Allah. Maka dia mula nak jadi sombong pada mak bapak dia. Yang keempat, nahnu. Orang yang rosak dengan menggunakan perkataan nahnu. Nahnu tu maknanya kami. Apa makna nahnu? Kami, kita ialah pemimpin-pemimpin daripada Ratu Balqis. Bila Ratu Balqis dapat surat tu pula duduk dalam bilik istana. Aku ni punya susah orang nak jumpa aku, tapi ada surat terbang main duduk dalam bilik aku. Panggil segala pengawal, siapa yang datang, siapa yang masuk, yang main hantar surat ni. Pengawal kata, kami kawalan ketat, mana ada orang masuk. Habis itu macam mana boleh masuk? Ini mesti hebat ni, boleh sampai surat orang tak tahu ni. Panggil meeting. Panggil. Wahai Panglima, wahai menteri-menteri, saya dapat surat dari Sulaiman mengajak kita beriman pada Allah. Apa pendapat kalian? Apa kata menteri-menteri Ratu Balqis? Bukankah kita mempunyai kekuatan? Kita mempunyai kehebatan. Kita perang sajalah. Wah, nampak tuan-tuan. Ni, kita semua, kami semua ada. Apa takut tuanku? Lawan. Wow, lawan. Ini macam cerita apa nama Nujuh 14. Ada satu masalah. Dengar dia tu. Ada sebatang kayu. Yang mana pangkal, yang mana ujungnya. Kan Raja Majlis pun tengok pada piramid. Kita lawan tuanku. Lawan, kata dia. Ini dah berlaku zaman Ratu Balqis. Dia tak tahu yang dia nak lawan tu dengan Nabi Sulaiman. Boleh bergerak dengan angin, boleh cakap dengan semut. Jin buat kerja dekat dia, tentera dia hebat, boleh menyelam dalam laut. Tiba-tiba raja ni, apa nama pembesar negeri ni, nak lawan. Dia kata kita ada kekuatan. Ni dia tuan-tuan. Banyak sekarang anak-anak sekarang dia kata kami tak mau lah, mak kami ni dia payah lah. Dia buat lagu tu. Mak kami ni payah lah. Kami mudah. Tak tahu lah. Kami adik-beradik ni ustaz, tak tahu lah, habis sabar lah dengan mak ni. Buruk-buruk pun mak kita bang. Siapa abang tak nak belah? Dah kami adik-beradik dah pakar tak, mak ni dia macam tak tahu lah. Dia mak kamu lah. Dia gila kan? Dia mak kita. Dia nyanyuk pun dia mak kita. Dia garang pun dia mak kita. Dia miskin pun dia mak kita. Dia cantik pun mak kita. Dia miskin kaya pun mak kita. Apa pun dia mak aku. Dan aku bangga dengan mak aku. Tak boleh kita kata ni mak saya ni jenis melawan. Susah hina mak. Dia mak kita. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu berbuat baik dengan mak bapak kamu. Wabil walidaini ihsana. Ulama-ulama kata, dengan siapa nak buat baik? Ada semua ulama kata sama aja, mak dengan bapa sama aja kena buat baik. Tetapi datang pula hadis sahih yang lain yang menerangkan ada yang lebih di antara mak dan bapa. Hadis yang kata, dengan siapa saya patut berbuat baik? Ummuk, mak kamu. Semama
ummuka. Summa ummuka. Mak kamu. Lepas tu mak kamu. Lepas tu mak kamu. Lepas tu bapak kamu. Ijma' ulama mengatakan bahawa berbuat baik kepada mak lebih daripada bapak diutamakan. Jadi apa-apa yang ada marah tak adil. Dalam Quran kata Ustaz, wabil walidai ihsana. Dua-dua kena buat baik. Siapa? Kena lebihkan ibu pula. Jawapan dia sebab Nabi yang cakap. Nabi kata, dengan siapa yang patut saya buat baik ya Rasulullah? Mak kamu. Kemudian mak kamu. Kemudian mak kamu. Kemudian bapak kamu. Siapa yang mak sampai 3 lah? Adakah bapak saya menikah 3? Tak. Sebab pertama, mak kamu mengandungkan kamu. Bapak tak mengandungkan. Siapa bapak yang boleh lawan isteri dia dalam bab ni? Tak situ yang kita kalah. Kalau tuan-tuan pun nak letakkan sama macam isteri kita, tuan-tuan pun mengandung tak? Ayah mengandung dengan hang tak? Mana ada hang tak? Ayah mau mengandungkan mak kamu ada? Mau mengandungkan senang, mengandung tu susah. Akak-akak oi, akak-akak mengandung tu ada dalam Quran tu. Bangga wa fisaluhu fi amain. Kamu susukan anak kamu 2 tahun, ada dalam Quran. Kemudian Allah Ta'ala kata apa sebelum tu? Mengandung tu apa? Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu yang mengandung susah atas susah. Ada dalam Quran tu. Satu benda yang besar ada dalam Quran. Hebat. Kita kalau kita pergi Mekah, tuan-tuan kalau tengok Kaabah, otomatik menangis. Walaupun pergi dah 6 kali, 8 kali, masuk Masjidil Haram, tengok je Kaabah tu, Allah, nangis. Pasal apa menangis? Pasal Kaabah tu kita duk baca dalam Quran, ada ayat Kaabah, ada ayat Masjidil Haram. Kita baca, bila kita baca, kita jumpa depan mata. Oh lain. Supaya tuan-tuan duk tengok saya dalam televisyen, tanyalah ustaz pagi tadi. Pagi tadi subuh tanyalah ustaz. Tiba-tiba maghrib depan mata. Apa rasa? Oh rasa lain macam apa? Rasa lain macam, ya Ustaz Azim tu pergi tunggu kat kandang. Bukan orang sini lah, orang tempat lain. Ekor lumpur baru ni, di tangan Melati. 3-4 orang kejar saya ke tandang. Saya kejar, saya ke tandang kejar. Keluar-keluar dah ada Ustaz, kamu astagfirullahaladzim. Oh, tuan-tuan, saya duk ambil gambaran jamban ni kali ya. Tak nyempat-nyempat, duk tenang sikit bang. Lain. Kalau saya yang tak nilai tuan-tuan, tuan-tuan tengok pun lain. Bayangkan Kaabah yang sangat hebat. Tuan-tuan tengok di depan mata, insya-Allah mengalir air mata. Kerana disebut oleh Allah dalam Quran. Serupalah kalau kita pergi Mesir, kita tengok mayat Firaun duduk dalam kaca. Kita tengok tu naik bulu rumah. Masa itulah Firaun yang lawan Nabi Musa. Naik bulu rumah. Tuan-tuan pergi ke Laut Mati, naik bukit, turun nak pergi Laut Mati. Bila kita duduk di situ, kita rasa lemah. Aduh, rasa lemah, nak balik. Padahal sebelah sana tu Israel. Sebelah Laut Mati tu Israel. Dan orang Yahudi mula mandi tu tahu. Tuan-tuan faham tak orang Yahudi mandinya? Tak faham, tak faham lah. Kita hak Melayu mandi ni puan, oi kita oi. Tambah orang Yahudi pakai bikini, tak tengok bazir pula. Tak tengok barang bagus pula. Astagfirullahaladzim. Hang bagus ke, tak rugi ke, untung ke aku tak mau duduk lama-lama sebab aku takut tempat tu dilaknat oleh Allah.
Lari kita kan, sebab benda tu disebut dalam Quran. Kami terbalikkan, kami hujankan pula dia dengan batu. Duduk bawah sekali. Tak mau takut. Sesuatu yang ada dalam Quran, bila kita jumpa, lain. Tuan-tuan naik kapal, pergi tengah laut, pertemuan dua lautan. Yang ni air tawar, yang ni air masin. Masya Allah. Ada dalam Quran, tak bercantum, kata Allah. Lain kita rasa. Tuan-tuan pergi ke China, tuan-tuan jumpa gunung. Gunung ni warna merah, warna putih, macam pelangi. Cantiknya. Rupanya gunung warna-warni ni ada dalam Quran. Allah Ta'ala kata ada gunung yang warna merah, warna putih, cantik. Rupanya ada dekat China. Dia tak ada kat gunung Jerai, tak ada. Dia dekat gunung. Bila kita tengok tu Allah, Allah, Allah saja. Kenapa kita tak rasa besar bila kita tengok satu ayat dalam Quran dan benda tu ada depan mata kita? Nama dia apa? Nama dia isteri. Apa dia? Isteri yang mengandung. Dalam Quran sebut, dia ada dalam Quran, dan sekarang depan mata kita, isteri kita sedang wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Kak Leha jangan pun nama anak wahnin. Susah memati. Nama anak Siti Wahnin. Suami apa? Bin Wahnon. Elok kan? Ayok benda-benda itu. Allah, abang-abang sekarang kalau abang-abang ada isteri yang sedang mengandung, ingatlah, isteri abang yang sedang mengandung tu dibicarakan susah kandungannya itu oleh siapa? Oleh Allah. Di mana? Dalam Quran. Sayangilah dia. Dia lengoh, mengandung ni lengoh. Ambillah minyak angin ke apa ke, pelan-pelan, lengoh. Kita yang tak mengandung ni pun lengoh, nama dia boroi. Mengoh nama dia. Naik tangga mengoh, makan nasi Arab mengoh, naik motor mengoh, turun kereta mengoh. Kenapa abang? Perut mengoh. Bayangkan isteri kita 9 bulan. Dia kena masak wala mengandung, dia kena bangun sahur wala mengandung, dia kena dukung anak yang 2 tahun setengah walaupun dia mengandung, dia kena pergi sekolah jadi cikgu walaupun mengandung, dia kena pergi market pun kena pergi beli barang wala mengandung, dia kena pergi Aion beli barang walaupun sedang mengandung. Loh beratnya. Basuh kain pun dia, lipat kain pun dia, main tengah malam buka pula kain pun dia. Allah. Yang mana faham-faham, tak faham. Pak siapa yang suami ni tak kasihan? Allah. Dia hanya ngadu apa lengoh, picit sangat belakang. Picit dah dengan penuh kasih sayang. Ini picit, tangan picit, mata tengok TV. Tak konsentrate. Bodoh okay. Abang bagi saya bodoh ada ni kita ni tak boleh menang lah. Bodoh okay. Tutup TV, picit isteri kan bagus. Ada yang tengok TV sambil duk urut isteri. Sambil duk urut isteri ada juga sambil main lato-lato. Waduh. Belah kanan picit belah kiri dah papa. Ada perempuan yang bila mengandung, bila beranak, urat hijau keluar kot kaki. Urat hijau kan keluar kot betik, keluar kot pohon. Teruknya mengandung ni, patut kata Allah. Ada tuan-tuan yang kena alah wahnan ala wahnin, hidung jadi kembang, muka jadi kembang, berjerutu muka. Kenapa ni? Allah mengandung. Loh, teruknya mengandung. Muka cantik, bila main mengandung, muka jadi kot lain. Dia keluar dalam Facebook. Muka dia macam cerita Haji Samsudin Bukit Kepang. Muka Cina hasil trompet. Lah, teruknya muka dia. Nak pulih balik tu 6 bulan lepas mengandung, lepas salin. 6 bulan lepas salin, baru muka dia balik pada asal. Elok muka dah balik pada asal bulan yang ke-9, mengandung balik. Allah. Sebab tu abang-abang oi, isteri kita yang mengandung ni ada di dalam Al-Quran. 1. Pak siapa yang dia lebih 3 pada kita? Bapa. 1. Sebab dia mengandung. 2.
Dua, wa fisaluhu fi amain, sebab isteri kita, mak kita menyusukan anak-anak. Yang ni kita tak boleh buat. Tuan-tuan boleh mandikan anak, tuan-tuan boleh bagi makan anak, tuan-tuan boleh tukar lampin anak, tapi kita tak boleh nak susukan anak kita. Anak tengah malam menangis, bangunlah mak. Tak tidur malam, nyusukan anak. Anak dah boleh cakap, pukul 2 pagi bangun. Mana nenek? Bangun kau. La ilaha illallah. Kita siku isteri kita. Anak nak susu tu. Abang lah nyusu kan. Nyusu aku kalau ada aku bagi kita ni. Mata tu pejam, cilok, tulang cilok, tuan-tuan. Oh, ya Allah. Isteri kita. Macam mana Allah Ta'ala proses bagi susu kepada mak kita. Sehari, 2 hari, 3 hari kita ni dilahirkan, susu dah ada. Itulah rezeki Allah Ta'ala bagi. Tak payah bimbang. Dapat anak je ada rezeki. Rezeki tu dalam susu mak kita. Baiknya Tuhan. Kalaulah belum pandai bercakap sudah ada rezeki, belum ada kekuatan sudah ada rezeki, belum sampai akal sudah ada rezeki, takkan Allah Ta'ala nak biarkan kita yang ada akal, yang ada tenaga, yang ada otak, yang boleh bercakap, takkan tak ada rezeki. Jadi abang-abang jangan takut. Kadang-kadang kita ni nak sedekah pun takut, nanti duit tak ada. Kalau budak kecil pun Allah bagi rezeki, takkan abang tak dapat rezeki? Dengan kebolehan abang, dengan otak abang, Allah Ta'ala ni maha kaya abang. Abang hanya perlu berfikir, macam mana aku nak dapat rezeki? Insya Allah dapat. Tengok gunung, macam mana aku nak dapat rezeki pada gunung? Buat kereta kabel. Nah, daripada gunung dapat rezeki. Minggu lepas saya pergi ke Bukit Bendera, Pulau Pinang. Tak pernah naik dari Bukit Bendera selepas 50 tahun. Pergi baru ni, ada laksa di atas, ada kopi di atas, ada bukit, ada teropong. Ya Allah subhanallah. Ada bagi pula. Loh, tak tahu entah. Yang jual bagi, servis bagi dapat. Yang melukis, yang main biola dapat. Duduk di atas ni main biola. Orang Cina tengok, orang putih tengok, bagi sedekah kat dia. Dia main biola. Saya pun sedekah, tengok. Dia menyanyi lagu orang putih. Saya tengok sekali. So we go to say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I send you I'm love. Every day in the light, sing me a kiss. Nostalgia tu tak. Kau ada bukan nyentau lagu tu tahun 60-an. Ni adik-adik ni lahir budak ni. Kita anak-anak macam tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, dia boleh dapat rezeki atas bukit. Atas bukit kau boleh dapat rezeki. Tuan-tuan hanya perlu berfikir je, macam mana aku nak buat kopiah dapat rezeki daripada kopiah. Macam mana aku nak buat baju Melayu supaya dia boleh pergi bintang dan bulan. Buat jual. Hanya perlu berfikir. Daripada budak kecil Allah dah ajar dah. Kalau dia yang tak tahu apa-apa, Allah jamin rezeki ibu dia dengan susu. Apa yang kita takut? Apa kita takut? Yang ketiga, yang kita takkan boleh lawan isteri kita, yang kita takkan boleh challenge mak kita dengan kita sebagai bapa, kita sebagai suami. Pertama, dialah yang melahirkan, dialah yang mengandung, dialah yang menyusukan, dialah yang melahirkan. 3 benda. Nak lawan susah sakitnya orang yang beranak, hanya yang pernah mengalami yang tahu. Abang-abang pernah kena batu karang.
penyakit batu karang. Berguling-guling dekat rumah. Aduh, sakit cepatlah. Pergi ke klinik, buh satu jab, selesai masalah. Duduklah kereta dia, sakit ke bang? Sakit dia, macam nak beranak. Macam dia pernah beranak. Macam lah dia pernah beranak. Sibuk cakap macam nak beranak. Tak sakit batu karang tuan-tuan, 1 daripada 100 apa? Nisbah sakit ni orang bersalin. Saya bila isteri saya tu salin mula-mula tahun 95. 90 awal 9 hujung 95. Masuk hospital. Nak naik di atas, jaga tak bagi. Peraturan masa tu suami tak boleh teman. Duduk di bawah. Bunyi macam-macam. Sampai sekarang duk teringat. Aduh, aduh. Itu orang kita. Tuan-tuan bayang pula, bukan kita. Agak-agak bunyi apa? Comel lah. Mau pikul lain lah. Sudah. Bayangkan hak seorang lagi pula. Lagi riuh tuan-tuan. Saya tak boleh duduk. Saya tak boleh duduk, tak duduk. Aku duduk sini lagi sakit susah hati aku pula. Saya balik rumah tuan-tuan, so ada ibu hang pula tunggu kau dah 8 jam tak makan, aku tak lama nak dengar dah. Kesian dah weh. Masuk dah salin apa semua. Saya azam kali kedua ni kalau Allah bagi rezeki anak nombor 2, aku nak beranak kat klinik swasta. Sebab boleh masuk, bagi semangat, bagi sokongan. Duk hari tu klinik hospital tak boleh masuk, kesian tu macam mana lah. Abang-abang hak mana ada duit ke apa ke, pilah masuk teman isteri kita. Dia rasa semangat. Kita pimpin dia masuk dalam labor room tu pun dia seronok. Kita pimpin dia masuk dalam kereta nak hantar ke hospital pun dia bangga dah. Ni dak waktu pergi klinik duk cek bulan-bulan tau, tak pernah teman. Parking, pergilah, siapkan panggil. Abang tak teman ke? Parking tak ada, saman sekali lagi. Isteri pun melenggang lah, bawa kat ping jalan. Kesian kat isteri kita. Cuba pergi dengan Grab, tak payah parking. Cuba pergi dengan kereta Grab ke apa ke, tak payah sibuk parking. Buka pintu, pegang isteri, pimpin. Duduk dalam klinik, duduk tunggu doktor giliran nak panggil. Nurse tanya, ni mana satu yang mengandung ni? Dua-dua pemborok Suami pemborok, isteri pemborok. Aku sepak lagi nurse ni pula. Kan dia jadi bangga tuan-tuan, bila suami ni duduk dengan dia. Apakah lagi suami ni duduk dalam bilik waktu dia bersalin. Bila anak saya tu, kak dia 3 tahun, saya hukum kak tu, kak hak sulung, anak sulung ni masuk tengok adik dia beranak. Bila dapat anak nombor 3, hak perempuan pun saya bawa, hak laki pun saya bawa, tengok macam ni lah teruknya mak salin tu apa. Mama, kesian kat mama, kesian kat mama. Ayah tak kesian kat mama. Ayah kesian waktu salinnya, lepas tu ayah tak kesian lah. Kena faham, tak faham sudah. Allah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak bagi tahu pada anak ni susahnya. Saya bila dapat anak yang nombor 2 tu, selain daripada saya duk pegang tangan dia, duk usap rambut isteri saya ni lah, duk renjih dengan air lah, macam-macam lah. Benda hak saya seronok tuan-tuan, bila isteri saya keluar je budak tu, anak tu, saya terus azan. Perkataan pertama, saya tak tunggu dia bersih, mandi lah, apa semua, dibalut dengan kain lampin baru bagi dah. Waktu dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, nurse bidan tengok, doktor tengok, dia tak dengar perkataan lain dah. Okay, kadang-kadang budak ni lahir, dia dengar perkataan doktor, tambah doktor tu pula Allah, wah baju besar ini budak. Dia dengar perkataan tu pula.
Kan kadang-kadang dia dengar nurse pula duk membawang pula. Iyalah, tak tahulah isteri yang mana kan, tak tahu lah. Duk cerita asli nikah lain pula tak. Tapi bila kita tuan-tuan, dia lahir, dia bunyi yang muat bunyi tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seronok. Kita boleh azan tuan-tuan. Ada juga yang dah bersih tak apa, nurse bersihkan, cuci apa semua, balut baru bagi. Encik sudah boleh azan. Nurse Cina. Nurse Cina, dia pun tahu azan tau. Cina pun tahu lah. Tapi pak tu tak tahu, dia ambil dia punya ketuk-ketuk anak suruh Allahu Akbar, Allah. Nurse Cina tu tanya, sudah tukar. Ribang tukar dengan takbir dah. La ilaha illallah yang saya muliakan. Saya nak ajak pada tuan-tuan supaya kalau kita yang kahwin di sini, yang ada isteri, yang isteri dia sedang mengandung ke apakah, cubalah bagi perhatian. Langsung tak peduli, malam-malam pergi mancing, malam-malam pergi race motor. Yang isteri tu mengandung di rumah. Ada yang waktu itulah mancing. Bukan saya larang, kan? Tapi gatai mulut. Mak mertua tu gatai mulut. Laki kamu ke mana? Apa lagi mak, mancing dah. Hei, orang tua tu kata jangan mancing, nanti rabit mulut anak kamu. Pak, saya dapat ikan, mata kamu tu koyak mulut. Itu anak kamu, suami kamu itu. Sebab tu akak-akak yang jadi mak betul, janganlah duk cakap benda yang bukan-bukan. Kalau Tuhan jadikan makbul jangan. Dan akak-akak yang mengandung pun, waktu sedang mengandung, janganlah duk tengok National Geographic, Animal Planet, nengok hutan. Orang hutan in Borneo. Lagi bini nengok, oh dia cantiknya bang. Kira orang kan, dia apa pandai bang. Bila beranak anak dia, suami tengok budak tu. Asal dia kena tengok. Tengoklah baik-baik baca Quran ke, tengok orang yang segak-segak ke, tengok Animal Planet, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi tiga benda ni yang lebihnya orang perempuan mak daripada pak isteri pada kita. Pertama, sebab dia mengandung, susah atas susah. Kedua, dia melahirkan. Ketiga, dia menyusukan. Susah payah, darah, daging dia masuk dalam badan anak kita melalui susu-susu yang dimasukkan dalam perut anak kita. Maka dengan sebab itulah ulama-ulama kata dengan mak ni lebih tiga daripada kita bapa. Maka janganlah kita kecil hati bila anak kita duk mesra dengan mak. Jangan kecil hati. Anak kita tu dengan kamu, dengan aku, jangan kecil hati. Memang dia rapat dengan mak dia, jarang rapat dengan bapa. Sebab bapa ni jarang cakap. Dengan bapa ni waktu kecil-kecil bolehlah naik motor sekali. Bila sekolah menengah, datang surau, naik motor asing-asing. Cuba tengok anak-anak kita, bila datang ke surau, datang masjid sembahyang Jumaat, 3 anak dia duduk dalam raga seorang, 2 kat belakang. Bila anak tu masuk sekolah menengah, motosikal pun asing, pergi masjid pun dah ada kawan, balik pun dah ada kawan, makan pun dah asing. Maka pada masa itu perbezaan jauhnya kita dengan anak sudah berlaku. Adik-adik, anak-anak yang saya hormati, ayat inilah mulanya jarak pemisahan kita dengan mak bapak kita. Bila kita pula masuk asrama, lagi susah hati. Saya bukannya tak suka anak saya, anak tuan-tuan duduk di asrama, tapi saya kadang-kadang di sekolah saya pun ada asrama. Saya duduk jaga budak-budak ni tuan-tuan bermula tahun 1993. Tahun 1993 saya jaga dah budak-budak ni duduk di asrama sampailah sekarang 2023. 30 tahun dah duduk jaga budak-budak di asrama. Terus ada bohongan saya. Terus budak-budak ni terus ada bohongan saya. Ustaz sakit mata, bohong.
Ambil Colgate je aku tak tahu. Dia ambil Colgate buat air, usaha pergi mata, pergi klinik, cuti. Tak jumpa doktor pun. Doktor buka pintu je, sakit mata. Keluar. 2 hari cuti balik. Doktor pun takut pada Colgate ni tak. Budak. Bukan sakit mata pun, Colgate nama dia. Oh, panggil Colgate, saya sebut Colgate. Terus duk bohong lah. Saya jaga budak-budak saya tahu. Saya ambil screwdriver, saya buka dekat plug dinding tu. Buka plug dinding kan. Buka. Tarik buat apa? Ada barang dalam plug. Oh, saya ni tuan-tuan, CSI saya buat semua. Dia bawa barang larangan, dia bawa benda hak tak boleh bawa, balik outing, balik pada rumah dia. Dia simpan di mana? Dalam plug dekat dinding kita tu. Dia ambil screwdriver, dia buka plug tu tergantung, dia sorok dalam tu, sekejap dia tutup balik. Tengah malam dia buka. Lagi advance atas bumbung. Ada udah lubang ni, lubang siling ada. Dia duduk atas katil, dia ambil meja, atas meja dia buat kursi, dia lompat di atas, makan Maggi dalam. Oh, tuan-tuan yang duduk di asrama tu jaga anak kita teruk. Kita duduk di rumah teruk apa? Pergi tengok wayang. Malam besok kan apa nama bakar. Malam besok asam pedas. Malam besok ayam goreng. Anak tuan-tuan duduk di asrama, warden tu jaga teruk. Saya balik ceramah pukul 3 pagi, saya tak balik rumah. Saya pergi asrama, bawa torchlight seluruh katil mana kosong. Tengok semua. Tanggungjawab. Teruk. Tapi kita kalau salah sikit warden, serang satu trailer masuk bayar. Saya bayar. Oh, kakaknya kerja bayar. Tak tahu pagi-pagi nak keju anak hamnya susah. Tak boleh tinggal. Orang lain boleh cuti, warden mana ada cuti, cikgu mana ada cuti, duk mengadaklah budak-budak ni. Tetapi daripada sudut yang lain, bila mereka dah renggang daripada mak, bila cuti sekolah, cuba kita tengok, dia rapat dengan kawan dia telefon mak dia, mak, cuti ni tak balik rumah mak tau, nak pergi rumah Rapidah. Berapa hari kau nak jalan rumah dia? Tak lama pun, seminggu je. Lagi 2 hari nak buka sekolah pun saya balik rumah mak. Nampak? Dia mula rapat dengan kawan dia, dia mula baik dengan kawan dia, dengan adik-beradik dia pun tak rapat. Bermula perenggangan telah berlaku. Bukan saya larang tuan-tuan hantar anak ke asrama, saya lagi suka bagi saya. Sampai satu masa kau masuk asrama, ini kadang-kadang 7 tahun masuk asrama. Basuh kain tak pandai, basuh spender tak pandai, dia masuk asrama. Akhirnya dia tak kenal anak dia, dan anak dia pun tak kasih pada mak bapak. Maka tuan-tuan, bermula kerenggangan itu telah berlaku. Sebab tu nak masuk asrama, tengok umur apa yang paling sesuai. Mungkin 13 tahun masuk. Ini budak 6 tahun masuk asrama tau. Saya tegur satu abang, dia hantar anak dia di Mesir hafal Quran, anak dia umur 8 tahun. Bang, 8 tahun bang, apa nak hantar anak di Mesir? Tak apalah, dia dah ramai kawan-kawan dia. Jangan bang, anak kita depan mata kita, kita tengok. Kalau asrama depan rumah kita boleh tengok bang. Di Mesir, apa nak pergi naik apa bang? Rupa-rupanya betul apa yang saya telah. Dia buat keluar, anak dia 14 tahun di sekolah saya. Dia buat keluar anak dia, dia hantar dengan adik dia umur 8 tahun pergi Mesir. Rupa-rupanya anak-anak dia tukar basuh pinggan dekat kedai arak. Atas asrama mereka, bawah kedai arak. Tukar basuh pinggan tu bukannya hafal Quran. Kesian budak ni. Jadi tolong guna otak sikit lah, nampak? Jangan main dengan orang ni, babi kecil-kecil benda cakap Arab. Lepas tu kalau cakap Arab untuk syurga, apa je nak? Sabar, masak dulu.
Bagi dia kasih sayang, kenal mak, kenal apa semua, berikan pendidikan adab pada dia, akhlak pada dia, lepas tu pilah hantar. Jangan cepat sangat kita pisahkan. Kadang-kadang kita nak anak kita ni jadi cerdik sangat, umur 2 tahun. 2 tahun tuan-tuan, suruh belajar Iqra dah. Baru 2 tahun. Sabarlah selalu. Ada yang baru 2 tahun suruh pakai tudung dah. Pakai tudung, pakai purdah. Loh, Islamiknya. Yelah, kita daripada kecil Ustaz melentur rebung Ustaz, daripada buluh Ustaz, kan buluh pada rebung Ustaz. Masalahnya anak awak tu bukannya rebung, bukannya buluh. Biar dia berlari, dia berjalan, dia sesuai dengan budak. Biar dia sesuai. Tu tengok orang Arab, anak umur perang pakai skirt budak tu umur 3 tahun. Yang kita Islamik terlebih tuan-tuan, stoking sampai ke paha. Budak baru setahun setengah, sampak masalah. Kita mendidik mengikut peringkat umur dia. Kenapa yang saya cakap macam itu? Sebab saya jumpa. Saya mengajar orang yang bukan baru tuan-tuan, saya mengajar 33 tahun. Tua dah, saya ni termasuk kategori otai, cuma masih berpisah. Old timer dah saya ni, tua dah, kena rehat. Dah masuk skim pencet dah. Saya dah boleh buat keluar duit ke SP dah. Saya rasa dekat 10 kali saya dah umum, saya dah boleh buat keluar duit ke SP. Ramai pula perempuan ajak menikah sejak saya umum. Dah faham? Tak faham dah. La ilaha illallah. Ada saya jumpa satu budak, dia main jumpa saya, dia free hand, pakai t-shirt, pakai seluar jeans, free hand. Ya, ada salah. Dia tengok muka saya pun tunduk malu tengok. PA saya teman, kerani saya teman, saya tak berani jumpa seorang-seorang. Dulu siapa jumpa saya boleh seorang-seorang. Ada satu kes, satu perempuan ajak saya menikah. Dia masuk dalam pejabat saya nak kahwin ustaz. Oh dah lah tu saya ni tak mau. Umur dia 63 masa tu. Saya masa tu 36. Balik. Saya minta maaf kak, minta maaf rasa sedap ke, minta maaf kak. Ustaz, walaupun ustaz muda pada akak, akak boleh terima ustaz. Saya kata memang akak boleh terima, saya tak boleh terima. Dia marah kat saya tuan-tuan, dia kejut saya dalam bilik tu. Sejak itulah saya tak mau dah jumpa seorang-seorang. Dulu saya buka pintu ya. Sekarang 3 orang teman saya jadi kes. Macam kes perempuan tadi, dia pakai baju tu, tengok. Dia tanya saya, ustaz, cuba tengok saya betul-betul. Kenapa? Takkan ustaz tak kenal? Tak apa ustaz. Cuba tengok betul-betul. Saya rasa macam kenal, tapi di mana ya? Rupanya saya mengajar dia daripada dia tadika. Dia pakai kurdah umur 5 tahun. Dia sekolah rendah, sekolah menengah, tutup segala kawan tutup. Bila dia jadi umur 19 tahun, 20 tahun tuan-tuan, dia buka segala benda. Dia kata, ustaz mulai bulan ni saya dah tak tutup aurat. Kenapa? Sejemu, seboring, sefedak. Dahsyat tu, tak sebut-tepuk dah. Ustaz bayangkan daripada kecil saya pakai sepening, saya panas tak? Betul? Sekarang saya nak bebas lah. Ustaz nak kata apa? Tak kata apa? Kan saya apa suka? Boleh apa? Boleh apa saya? Apa kena-mena dengan saya? Tak, Ustaz tak keras ke? Anak didik Ustaz jadi macam ni, tak keras apa? Tugas saya mendidik hidayah dengan Allah. Hang tolak hidayah. Salah siapa Ustaz? Oh, dia berdebat dengan saya. Mana saya tahu? Salah mak saya, bapak saya. Terlalu ekstrim mendidik saya. Oh, saya kata kalau agak-agak ekstrim, di belakang depan kedai tu ada juga ekstrim. Sebab tu kita nak didik anak ni elok-elok. Jangan ekstrim sangat. Bukan saya kata tak bagus, tapi saya takut mereka jadi jemu. Macam kita buat kuliah maghrib, bagus kuliah maghrib, bagus mengaji.
Tapi kalau sampai tiap-tiap malam, tiap-tiap malam ada kuliah pun tak kenal juga. Selang-selang kan bagus. Ada cerita tentang Umar, tentang Abu Hurairah. Orang suruh mengajuk tiap-tiap malam, jangan, nanti kamu jemu. Selang-selang. Sebab tu ada surah selang. Satu malam ada, malam besok cuti, besok ada balik, selang-selang. Supaya orang tidak jemu datang. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi saya minta pada adik-adik, anak-anak, sebelum saya mengakhiri ceramah pada malam ni, nak bahagia, nak murah rezeki, nak panjang umur, nak dapat kehidupan yang baik, ada caranya. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah dengan mak bapak. Dalam bab apa Ustaz? Dalam bab yang tidak melanggar batas syarak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi'in fala tuti'huma. Kalau mak kita, bapak kita suruh lawan Allah, buat jahat, buat syirik, jangan taat. Yang lain-lain taat. Yang lain-lain taat. Walaupun dalam urusan cinta Ustaz. Ya. Walaupun dalam urusan cinta. Ustaz, saya bercinta dengan kawan saya satu sekolah ke? Tak, kita orang bercinta dengan tadika. Sampai universiti Ustaz. Dengan cinta pandang tamu lah, memang bertadika. Kemudian bila saya cakap dengan mak saya nak kahwin, mak saya tak setuju. So macam mana Ustaz? Adakah saya nak teruskan niat saya? So kita orang dah kenal lama Ustaz, dah 24 tahun. Sekarang kita orang dah 30 tahun, dah sampai masa untuk kahwin. Bila saya cakap dengan mak saya kata tak payah. So mana masa tu? Ikut mak. Tapi saya ada perasaan Ustaz, ikut mak. Tapi kita orang dah janji hidup semati Ustaz, ikut mak. Ikut mak. Tapi mak dia pun dah setuju Ustaz, ikut mak. Ustaz bodoh, ikut mak. Apa jawapan pun ikut mak. Sesat Ustaz. Sebab itu tidak ada istilah telan mati mak luah, mati bapak, semua tak ada. Saya semua salah Ustaz, saya semua salah Ustaz. Antara kekasih dengan mak, ikut mak. Nanti kekasih saya kata apa? Ikut mak. Oh salah. Sebab itu belum kahwin, yang kau setia lebih-lebih saya ingat pasal apa? Ustaz tak faham, kita orang bercinta sejak pasti Ustaz. Tadi tadika, dia pasti pula. Dia mak awak. Dalam Quran sebut ta'atlah pada mak. Tak pernah Quran sebut ta'atlah pada girlfriend kau. Tak pernah. Simple hidup je lah. Kalau jadi pada ustaz, ustaz ada makwa, ustaz sayang makwa ustaz. Kalau mak ustaz larang, ustaz nak ikut mak juga. Ya. Cakap senang. Apa senang pula saya buat? Saya buat. Tuan-tuan, saya dulu belajar Mahat Hafiz dekat Masjid Negeri Ipoh. Saya Masjid Negeri Ipoh, hafal Quran. Kelas kita orang Masjid Negeri di belakang Masjid Negeri, tengah dia tempat perempuan semayang, depan tempat sah muslimin. Orang perempuan nak semayang, dia mesti lalu tempat kita dulu. Cermin, dia duduk langsir. Pukul 2 kita start baca, kelas ngulang Quran. Dia orang pula datang semayang. Bila perempuan pemacik-macik ni naik, masa itulah tarik lagu Sudai pun, ya bila masjid kosong, ya ayyuhallazina amanu, bila main kan auzubillah, oh jahat banget kan. Oi, berapa ramai yang nak ajak jadi menantu. Ramai. Hai, kita masa itu girlfriend, boyfriend semuanya dah. Mak saya kata, Azim, ya mak, kahwin. Mak baru habis diploma mak. Boleh tak tunggu masuk ijazah, kahwin. Baik. Tak pernah bantah. Memang siapa nak bantah kahwin? Tapi mak, saya tak ada duit mak. Convocation pun belum mak. Tak apa mak bayar. Ada duit, bayar balik. Baik.
Dengan siapa saya nak kahwin mak? Dengan pilihan mak. Oh, berapa umur dia mak? Sekian. Mak saya baru banyak dia mak. Dia dah lebih mak. Kahwin baik mak. Saya umur 22, isteri saya 26. Baik. Tak pernah saya bantah. Tak pernah pula saya duduk menung atas katil tu. Aku juga mempunyai rasa abang tak kau. Hak mak dah, hak apa mak kata terbaik. Tutup buku adik-adik oi. Tutup buku. Tak. Ada nak saya kawan masa itu ada hantar surat. Hantar surat. Hantar surat minta maaf. Saya akan berkahwin pilihan mak saya. Saya yakin Allah redha. Cukup. Tak payahlah nak teriak lah. Tak payah nak menangis lah. Apa Ustaz? Tak tahu. Tak ada apa. Lagi 4 minit dah. Biarkan mereka. Tak mana. Dan saya pun tak kenal. Saya tak kenal. Bila hari nak akad nikah, mak saya naik kereta depan, saya kereta belakang, kawan-kawan saya kereta belakang saya. Bila masuk dalam kampung, kampung tu satu jalan je, satu kereta. Kalau berselisih, kereta kena ke tepi. Saya pun naik kawan saya bawa, mak saya depan. Berselisih kereta, mak saya lepas. Saya sangkut sebab kereta lain nak lalu. Kita pun bagi laluan, kereta pun jalan. Saya dah kehilangan mak saya. Matu itu mana ada handphone. Waste lagi tak ada. Waste time ada. Google Map ke, Google Map ke tak ada. Allah, mana pula mak aku ni. Jalan-jalan, tu dia, sampai lah. Kenuri kahwin. Saya pun turun kereta tuan-tuan, turun. Pakai samping elok-elok. Nak lintas jalan, datang satu pakcik. Hei, bukan sini, depan lagi. Yang kita dua kedua hantaran tu. Hoi ni. Bayangkan kalau saya naik rumah pengantin duduk sila tu tuan. Pengantin kata, mak ni Nepal mana ni mak? Saya tak kenal tu. Turun balik, masuk balik. Alhamdulillah, saya baik. Orang tua tu datang tidak mampu kita malu. Malu masuk arah metro. Sampai-sampai dia pun, ni dia. Pakai sini, pakai. Naik, tunggu naik qadi pun datang. Dia duduk suruh kawan saya sign semua. Kawan saya kata, bukan saya ustaz nak kahwin, dia nak kahwin. Orang tak tengok saya punya lekehnya budak ni nak kahwin. Saya pun kahwin. Si orang saya akad nikah. Habis akad nikah semua balik, tinggal saya seorang. Mak balik, pak makan balik, semua balik. Aku duduk seorang nak buat apa ni? Tuan boleh bayang tak, tuan-tuan tak kenal mak sedap. Pak mertua tak kenal, mak mertua tak kenal, tok mertua tak kenal, isteri mertua tak kenal. Nak nyembah apa dengan isteri ni tak kenal. Duduk atas tangga, duduk tengok orang duduk angkat syarikat tu, kanopi tu duduk bersih. Duduk angkat atas lori. Siap pula budak-budak ni. 2 orang dia angkat kursi. Saya pun tukar, pakai seluar, baju t-shirt, tolong dia orang angkat buah atas lori. Bapak mertua saya datang. Banyak ke tempahan musim-musim cuti ni? Tak tahu, saya tak tahu. Lepas ni nak tak mana-mana. Tak tahu mana saya tahu. Dia tak kenal saya, aku tahu. Oh, haram tu. Tadi pakai samping, songkok semua. Lepas tu dia pergi layan tetamu. Mana dia kenal saya buang kepiah apa semua pakai. Dia ingat saya pergi jaga nopi. Jadi adik-adik, saya baru cerita satu je. Kalau kita ada pilihan, pak kita pun ada pilihan, mak kita pun tak apa nak setuju, ikutlah mak punya. InsyaAllah bahagia, InsyaAllah murah rezeki, InsyaAllah tenang. Dan akak-akak pun bila
suami bagi tahu, apa boyfriend bagi tahu kita tak dapat bersama, cinta kita terhalang oleh mak. Jangan cakap kamu racun je mak kamu tu, jangan. Cinta kena pertahankan tau, tak payah sepak lagi jantan lain. Okey, kalau boyfriend kita hantar surat macam tu, saya terima. Ini adalah yang terbaik. Tapi saya janji kalau mak saya meninggal, kita kahwin. Ada juga cikgu kan, nak sangat-sangat nak kata apa. Tapi boyfriend kita boleh ganti lain, makwu kita boleh ganti lain, tapi mak kita tak dapat ganti lain. Setiap yang mak buat, insya-Allah mak doakan kita. Mahal sangat doa mak ni tuan-tuan. Mahal sungguh. Berjaya tak berjaya kita ni tengok mak doa mak. Minta apa benda pun kita nak buat, minta doa daripada mak. Dan makcik pun doalah baik-baik. Walaupun anak tu nikah dua. Ni bila anak tu nikah dua, saya takkan ampunkan dia. Sabarlah makcik. Anak hang, bukan orang lain, buat tenang. Ni hak cerita ni tak ada kena mengenai hidup dan mati. Ni cerita dia mereka. Janganlah jadi macam itu. Dia buat kerja halal, nikah. Sebagai mak ni, pulanglah kat dia ada buat. Saya sebagai mak, saya doakan mudah-mudahan rumah tangga anak-anak saya, anak-anak menantu-menantu saya baik. Sudah. Ni tidak. Nak jadi macam si Tangang. Betul si Tangang tu jahat. Pergi jolok mak dia jatuh dalam laut, betul. Tapi yang mak doa jadi batu tu pasal apa? Ya Allah, kalau betul lah si Tangang itu anak aku, kau jadikanlah dia batu. Batu sungguh. Tu cerita si Tangang. Normal dia jadi mak, Haji Samsudin jadi Tangang. Punya handsome Haji Samsudin. Dapat pula anak raja Sarimah. Celawak lah. Balik ke kampung, orang kampung bagi tahu dekat mak Nomadiah ni, mak dia, makcik, anak makcik dah balik, dia dah jadi anak raja makcik. Oh, orang tua tu seronok lah anak balik, bawa sampat tengah laut, bawa pisang salai nak bagi anak makan. Tanggang, ini pisang salai kau nak? Ini kegemaran kau nak? Sudah, aku tidak ada ibu, mak aku dah mati, pergi kau, pergi. Kanda, buruknya perempuan ini kanda. Tak, dia bukan mak kanda, ini perempuan gila. Dia panggil mak dia gila. Dia suruh hulu badan dia jolok mak dia dengan kayu. Mak dia elok nak naik ke harapan, dia jolok, jatuh tuan-tuan. Masa jatuh, rambut mak dia uban penuh. Bila bangun daripada laut, hitam rambut dia. Yang mana faham tak? Tadi putih, kenapa hitam pula? Itulah make up ni. Jadi nombor 1 dalam bab jodoh. Saya nak sebut lagi 10. Ada 11, tapi masa dah tamat. Yang 11 lagi 10 lain tahun. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pelajaran saham wakaf kapek surau Al-Munawwarah Taman Terendak Permai Sungai Udang Melaka. Jadi saham wakaf kapek ini kos keseluruhannya RM54,700, keluasan 3,230 kaki. Nilai wakaf yang ditawarkan RM20 Malaysia 1 kaki persegi. Lebihan duit wakaf akan digunakan bagi upah jahitan tepi kapek lama untuk kegunaan jemaah di ruangan terbuka surau. Jadi ni tuan-tuan, kalau kita nak wakaf atas nama mak kita, atas nama bapak kita tuan-tuan, RM20 sekaki je, cantik tuan-tuan, insya-Allah. Ya tuan-tuan, boleh kita wakaf atas nama kita, atas nama ibu bapa kita, baik yang telah kembali ke rahmatullah ataupun yang masih ada. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada mak kita yang tak akan terbalas jasa mereka terhadap kita. Jadi tuan-tuan, saya lancarkan saham wakaf kapek surau tuan-tuan ni, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dah ceramah di Malaysia ni tuan-tuan 33 tahun. Inilah kali pertama saya sampai ke Taman Terendak ni. Jadi kalau dia kuasa nak jemput balik, 33 tahun daripada sekarang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kita terpaksa.